Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurifah Nadira binti Nur Aslan bersama-sama ahli kumpulan saya, Ain Nur Hawa binti Ishak, Nur Misha Batrisha binti Muhammad Rohani, Amira Liana binti Azri Sani, Eris Kamilia binti Nasir dan Sofia Soleha binti Halim. Kami mewakili kumpulan 3 akan membentangkan tajuk Peranan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam Pembentukan Akhlak Remaja. Objektif kajian ini adalah dilakukan untuk menjelaskan konsep penerapan dan penghayatan nilai-nilai murni dalam konteks pendidikan dan kehidupan. Selain itu, objektif kajian adalah untuk menilai kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan dalam pembentukan akhlak remaja. Acuan Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK dilaksanakan demi mengubah dan mentransformasikan diri seseorang individu dari satu peringkat ke peringkat yang lain. FPK di dalam Malaysia bersifatkan eclecticism, iaitu gabungan antara falsafah tradisional dan falsafah progresif. Ia juga merangkumi falsafah dari aliran epistemologi, aksiologi dan metafisik. Elemen-elemen yang merangkumi perkembangan dan evolusi seseorang individu dalam FPK adalah termasuk aspek jasmani, rohani, fizikal, intelektual, emosi dan sosial. Aspek-aspek ini akan digabung jalinkan untuk membina individu yang bersepadu, berberi kemanusiaan, harmonis dan seimbang. Hubungan EQ terhadap pencapaian akademik juga merupakan salah satu faktor yang signifikan untuk perkembangan dan evolusi seseorang individu dalam FPK. Menurut Tajul Arifin Nordin 1993, wujudnya manusia yang pelbagai adalah disebabkan ketidakseimbangan aspek-aspek yang telah disebutkan tadi. Walau bagaimanapun, isu yang dibangkitkan dalam perkembangan dan evolusi seseorang insan dalam FPK hanya merangkumi perkembangan intelektual, perkembangan kerohanian dan emosi serta ikatan EQ terhadap pencapaian akademik. Akhlak remaja akan terbentuk melalui aspek-aspek ini dengan adanya peranan FPK. Isu yang seterusnya ialah perkembangan dari segi intelektual. Falsafah mempersoalkan prinsip-prinsip realiti, ilmu dan nilai menurut Muk Sun Sang 2004. Bagi membangunkan intelektual dan pemikiran manusia, salah satu cabang utama falsafah iaitu epistemologi berperanan untuk membangun manusia. Kewujudan konsep ilmu ini mampu meningkatkan dan memperkembangkan minda manusia. Sebagai contoh, sistem pendidikan Malaysia yang disusun berdasarkan kurikulum banyak berkaitan dengan teori epistemologi iaitu teori ilmu. Hal ini kerana Islam membuktikan bahawa dengan ilmu telah banyak membawa umat daripada kejahilan kepada cahaya kebenaran. Sehubungan dengan ini, kurikulum dalam kerangka FPK telah mengembangkan pelbagai kaedah dan pendekatan pengajaran serta penilaian yang sesuai dengan teori pengetahuan. Jadi, dalam pengembangan kecerdasan manusia, Ahmad Muhammad Saleh 2008 telah menunjukkan bahawa terdapat beberapa elemen yang menumpukan kepada kemahiran berfikir, iaitu memiliki kemahiran 3M, memperoleh, menambah, menyebar, pemikiran kritis dan kreatif KBKK serta mengguna pengetahuan untuk diri sendiri dan orang lain. Contoh yang seterusnya adalah menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 pula telah memfokuskan kepada kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT bagi menentukan kejayaan transformasi pendidikan seperti yang digariskan. Teranglah bahawa perkembangan intelektual seperti ini lebih cenderung kepada perkembangan kognitif seseorang. Kecerdasan emosi EQ merupakan gabungan pada sistem kognitif dan emosi. Sistem kognitif berfungsi dalam menerangkan kenyataan abstrak tentang emosi, manakala emosi mempertingkatkan sistem kognitif. EQ juga turut didefinisikan sebagai keupayaan untuk mengurus emosi kerana ia penting untuk membentuk personaliti serta tingkah laku seseorang. Menurut falsafah pendidikan kebangsaan, EQ memainkan peranan penting dalam
perkembangan potensi seseorang individu. EQ yang tinggi merupakan pelengkap kepada IQ yang dicapai oleh seseorang. Malah, EQ juga telah mula dibentuk sejak awal persekolahan lagi. Sebagai contoh, EQ terkandung dalam kurikulum kebangsaan prasekolah. Melalui kurikulum, kita dapat melihat bagaimana pelajar sering berfikir dan bertingkah laku secara tidak efektif kesan daripada EQ yang rendah. Menurut kajian yang dilakukan oleh Maya dan Chialoci pada tahun 2006, seseorang yang mempunyai tahap kognitif yang tinggi tidak semestinya berjaya dalam kehidupan. Sebaliknya, seseorang yang mempunyai tahap EQ yang tinggi lebih dipercayai untuk berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi mereka. Saya akan membincangkan atau membentangkan tentang isu kedua yang dibangkitkan dalam kajian kami, iaitu perkembangan kerohanian dan emosi. Berdasarkan poin yang pertama, bangsa yang kuat serta mulia tidak bergantung kepada kekuatan fizikal yang bercorak kebendaan dan teknologi. Malah sebenarnya perkara ini diukur daripada kualiti rohani seseorang itu. Perkara ini dapat dibuktikan dalam kitab suci Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama, iaitu sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Berdasarkan ayat ini dapat difahami bahawa kekuatan dalam seseorang merupakan kayu ukur untuk menentukan tahap kejayaan seseorang. Oleh kerana itu, falsafah pendidikan kebangsaan ataupun FPK telah menekankan pembangunan rohani dan emosi secara seimbang dengan menerapkan nilai-nilai murni dalam kurikulum pendidikan. Jadi, keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT akan mengukuhkan lagi sahsiah pribadi manusia. Oleh itu, antara unsur-unsur rohani yang diterapkan dalam kurikulum pendidikan adalah seperti berikut, iaitu menyedari dan menginsafi daya pencipta, menghargai dan mensyukuri pemberian pencipta, menyedari dan menginsafi tanggungjawab, memupuk dan membina disiplin, dan yang terakhir membentuk akhlak mulia. Sekian, terima kasih. Memandangkan penerapan nilai telah lama dilaksanakan di kalangan pelajar, hari ini kita telah dapat melihat beberapa bukti yang menunjukkan keberkesanan penerapan tersebut. Jelas, matlamat falsafah pendidikan negara melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Antara bukti keberkesanan yang kita telah dapat lihat pada hari ini ialah semakin ramai golongan remaja kita yang berakhlak mulia, walaupun mereka dipengaruhi oleh berbagai godaan untuk memencongkan nilai murni seperti budaya hiburan berlebihan dan pengaruh rakan sebaya yang tidak baik. Golongan remaja yang awal 20-an sekarang adalah mereka yang telah diterapkan dan diberi penekanan mengenai penerapan nilai-nilai murni semasa di sekolah dahulu. Hasilnya kita lihat pada hari ini adanya kesedaran daripada golongan remaja sendiri untuk membantras kebincangan yang dihadapi oleh segelintir rakan mereka yang masih dipengaruhi oleh nilai yang tidak elok. Misalnya dalam industri muzik yang sentiasa mengulik remaja dengan lagu-lagu dan muzik terkini seperti rock, dangdut dan lain-lain, tetapi ada golongan remaja yang sedar dan cuba menarik dan menutupinya dengan mengalunkan lagu-lagu dakwah dengan memuji kebesaran ilahi seperti kumpulan Rabbani, Raihan, Hijaz, Hawa dan sebagainya. Perkembangan kumpulan pemuzik dakwah ini sekurang-kurangnya menunjukkan adanya kesedaran dan kejayaan pemupukan nilai murni. Dari segi ekonomi misalnya, golongan remaja begitu prihatin terhadap kelemahan dan kesusahan orang lain. Penerapan nilai murni yang mereka terima membantu menyedarkan mereka untuk menderma, menolong dan prihati terhadap masalah yang wujud tanpa mengira siapa.
Contohnya, terdapat program-program kebajikan seperti Derma Hari Ini dan program menderma darah yang dianjurkan di sekolah, menunjukkan di samping mereka menderma, mereka bekerjasama membantu memungut derma tersebut. Ini menunjukkan satu inisiatif yang baik dalam menyemai nilai-nilai murni. Yang paling jelas kita lihat sekarang ialah nilai saling hormat menghormati yang ditunjukkan oleh remaja kita kepada ahli masyarakat. Melalui penyerapan nilai di sekolah-sekolah, ramai pelajar yang dapat menerimanya. Misalnya, mereka prihatin dalam menghormati orang yang lebih tua daripada mereka. Mereka pandai menyesuaikan diri dalam satu kelompok tertentu serta menjaga pertuturan kata agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Kesimpulannya, kewujudan kerangka dan konsep falsafah pendidikan kebangsaan yang cukup unik dan lengkap telah memegang peranan yang amat penting bagi membangunkan insan yang berakhlak mulia dan mempunyai nilai-nilai murni yang peketi. Untuk melahirkan insan kamil, usaha-usaha yang dilakukan seharusnya bukan sekadar satu konsep dan falsafah, malah penelitian yang sebaik mungkin. Penyemakan dan penilaian terhadap kurikulum haruslah dipantau dengan kerap agar dapat menangkis sebarang permasalahan yang wujud dengan segera. Namun demikian, terdapat pelbagai idea dan pandangan yang berlawanan antara satu sama lain yang telah menyebabkan wujudnya kemelut antara masyarakat yang agak sukar difahami. Apa yang pasti, kesan-kesan sekularisasi dan liberalisasi masih menghantui sistem negara. Sama ada ekonomi, politik, sosial dan juga dalam pendidikan itu sendiri. Justru yang masih menjadi isu dan cabaran dalam sistem pendidikan kita ialah bagaimana untuk mengislamisasikan pendidikan agar matlamat sebenar falsafah pendidikan kebangsaan akan tercapai dengan jayanya dan mampu membentuk remaja yang sempurna dari pelbagai segi, sama ada pendidikan dan akhlak pribadinya sendiri.